sebelum NEP ialah 20.2%, sekarang sudah turun ke 5.8%. Orang India before NEP 17.4%, sekarang sudah jatuh ke 4%. Dan setiap kali saya bangkit hal dalam Dewan Yang Mulia ini, kita diberi jaminan bahawa usaha akan diambil untuk menangani, untuk membetulkan perkara ini. Tetapi setiap tahun kemudian masalah lebih teruk, worsens dan bukan improves. Sampai, dan ini bukan di peringkat nasional, di peringkat negeri, di Johor Civil Service, antara 8,372 anggota, orang Cina 10 orang sahaja. Berarti beratus 0.12%. What type of a composition is this? Orang India 116, 1.39%. Is this reflection of Malaysia di Johor? Dan apa jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan dalam masa menggulung? Bahawa usaha akan diambil, usaha terus diambil. It is unsatisfactory. Bolehkah dalam perkara ini oleh kerana inilah One Malaysia, bahawa kita mahu melihat sukses dalam usaha untuk membetulkan keadaan ini? Let us have a 6 monthly report dalam Dewan Yang Mulia ini. Tiap-tiap 6 bulan laporan keadaan mengenai public sector komposisi, improving or getting worse. Oleh kerana ini have reached a critical stage, makes utter nonsense of One Malaysia. Apa One Malaysia? Dan saya harap pun bahawa Yang Berhormat Menteri-Menteri memberi jawapan yang bertanggungjawab. Dalam ucapan saya, supplementary estimates, saya ada sebut mengenai masalah-masalah ketinggalan, marginalization rakyat di Sabah. Tetapi langsung tidak ada jawapan daripada at the winding up stage Jabatan Perdana Menteri. Ada 5 orang menteri, ada 5 orang timbalan menteri, tak ada seorang yang boleh jawab. Atau adakah menteri-menteri rasa Sabah langsung tak penting, boleh dipinggirkan oleh kerana fixed deposit, already fixed deposit. Dan saya bersetuju dengan Yang Berhormat daripada Tuaran memberi amaran, kalau sikap ini diteruskan mengabaikan kepentingan rakyat Sabah, fixed deposit will become totally hapuskan dan tidak ada lagi itu fixed deposit. Hari ini dalam Dewan Yang Mulia ini kita adalah dibentang laporan suakam. Siapa baca ini dalam ahli parlimen? Ada ahli parlimen baca ini? Ahli parlimen Barisan Nasional baca laporan suakam langsung? Apa dalam laporan ini? Adakah tahu apa dalam laporan ini? Apa dalam laporan ini? Ada baca apa yang penting? Apa yang penting? Nampaknya ahli-ahli parlimen tidak, khasnya Barisan Nasional tidak beri perhatian yang serius kepada laporan suhakam, langsung tidak ada perbahasan. Apabila perkara dibangkit, kita beritahu boleh bangkit bila-bila, apa perbahasan. Baik, saya bangkit. Semacam masalah rakyat di Sabah, land matters. Ada recommendation yang dibuat oleh suhakam. 1. Multiple land applications should not be entertained in respect of the same piece of land. The earliest application should be dealt with first. If it is rejected, the applicant should be notified and informed of the reason for rejection. 2. There should be transparency in the procedures and criteria used in approving applications for land. Awareness program should be organized to educate villagers on the land policy, procedures, processes, criteria involved in applications. 3. The Sabah Land Ordinance should be reviewed and amended to eliminate ambiguity and confusion. A workshop could be held to bring together experts, complainants, representatives and other interested parties to identify the changes required.
Forest reserves. Recommendation 1. If people have settled in an area before it was gazetted as a forest reserve, then the site occupied should be excised from the reserve. 2. In the event that people have indeed encroached into a forest reserve, then the state government should consider treating it on a case-by-case basis depending on circumstances such as the period they have been living in the area. 3. The state authorities should be humanitarian, oleh kerana sekarang tak humanitarian, in taking enforcement action against alleged trespassers. Burning houses would lead to the perception that the government gives higher priority to the forest than to human beings. 4. The government should consider providing affected settlers an alternative site to be excised from a forest reserve. After all, Sabah has vast stands of forests. Indeed, hundreds of thousands of hectares have previously been excised for commercial agricultural development, mainly oil and palm. And 5. Enforcement should be quick and efficient against those deemed to be squatting in a forest reserve. The authorities should not wait until people have settled on the site for many years before evicting them. In some cases, the oil palm they planted will be ready for harvesting. The relevant authorities should regularly monitor the situation and inform people as early as possible that they have trespassed into a forest reserve. Adakah ini dan perlakuan-perlakuan yang lain yang berkenaan rakyat Sabah akan dilaksanakan atau diterima? Ahli-ahli Parlimen Kota Belud, boleh? Saya juga baca. Belagak sebagai ahli Parlimen wilayah persekutuan langsung mengabaikan Kota Belud sehingga kita pergi sana baru tahu. Ya. Itu I want to respond. In your own speech lah. I want to respond. You call my name, I will respond. To the Suhakam. Dan saya rasa yang Ipoh Timur kita mau Ipoh Timur bagilah peluang sama menteri-menteri apabila jawab memberi jawapan saya bagi penjelasan. Kota Belud dia terbagi laluan ni Oman. Saya harap bahawa isu-isu saya kata nak berani mengenai Sabah tahun 1971 bahawa isu spesifik. Saya harap bahawa isu-isu yang saya bangkit mengenai Sabah hari ini dan hari sebelum itu boleh diberi jawapan yang perhatian yang serius dalam perkara ini. Dan di sini saya masih tunggu jawapan yang berhormat Timbalan Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri mengenai siasatan satu perjumpaan JAKIM yang diadakan akhir bulan Januari, di mana ada bersangkut paut dengan kontroversi kalimah Allah, di mana ada pensyarah-pensyarah beberapa institusi adalah buat ucapan yang racist, yang seditious, yang termasuk mengugut peristiwa 13 Mei, kata ada mungkin peristiwa 13 Februari akan siasat, dan saya harap kita boleh dapat jawapan daripada siasatan itu. Dan di sini kita mau tahu laporan kepada Parlimen MACC 1 NKRA SPRM kita luluskan rang undang-undang baru SPRM, dan ada peruntukan di mana SPRM perlulah bertanggungjawab kepada Parlimen. Clause yang ada di sini yang kata bahawa clause 14 dan sebelum itu undang-undang yang kita luluskan kata bahawa Chief Commissioner SPRM perlulah buat laporan shall make an annual report on the discharge. The special committee shall make an annual report on the discharge of their functions to the Prime Minister, who shall lay a copy of the annual report before each House of Parliament. Dan sebelum itu Chief Commissioner Section 11(2), the Chief Commissioner SPRM shall make an annual report on the activities of the commissions to the Special Committee on the Corruption, and the Special Committee shall submit a report to Parliament. The Special Committee shall make an annual report on the discharge of their functions to the Prime Minister, who shall lay a copy of the annual report before each House of Parliament. Where is the report? Mana itu laporan? Adakah, saya mau tanya, adakah Chief Commissioner sudah presented a report to the Prime Minister?
And has the report been presented to the special committee terdiri daripada ahli-ahli parlimen? Tiada. Where is the accountability? Yang saya tahu special committee yang dipengerusikan oleh yang berhormat daripada Kangga, kalau tak silap, langsung tak mesyuarat. Langsung tak bermesyuarat. Kangga bukan Padang Besar PAC. Kangga betul, bukan Arau lah. Apa guna patutlah tukarlah Arau lebih baiklah. Tetapi bagaimana kita kata ini one of the reforming measures, government transformation, langsung tiada. Saya berharap apa seriousness